negeri-negeri yang tidak terdapat dalam slide yang saya tunjukkan ni, mereka masih lagi belum menerima pakai Akta 672 dan juga Akta 673 ataupun dasar perswastaan itulah yang mana dasar perswastaan ini memberikan kepada syarikat konsesi lah untuk membuat kutipan sampah. Negeri-negeri tersebut, kutipan sampah di negeri tersebut masih lagi dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri masing-masing, pihak PBT masing-masing. Mereka ada akta mereka sendiri lah. Ada juga mengguna pakai akta ni tapi diurus takbir oleh negeri itu masing-masing. Okay, contohnya macam di negeri Selangor, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga Terengganu. Okey. Ketiga-tiga syarikat konsesi tadi ni, Idaman, Alam Flora dan juga SWM Management dipantau dari segi dia punya kepatuhan kerjanya oleh sebuah perbadanan pengurusan sisa pepejal ataupun nama singkatan dia SW Corp. So SW Corp ni lah yang memantau ketiga-tiga syarikat konsesi tadi ni, dan pada masa yang sama SW Corp ni, sidang penonton sekalian, mereka juga memberi penguasaan kepada masyarakat. So let's say katakanlah anda jumpa orang membuang sampah haram di kawasan-kawasan hutan, di kawasan-kawasan pedalaman. Okay, contoh lori tu dia pergi tuang dekat kawasan ni kan, kawasan-kawasan pedalaman, dia tidak pergi buang di tempat yang sepatutnya. Okay, anda boleh laporkan kepada pihak SW Corp. So pihak SW Corp ni dia ada kuasa dia untuk mengambil tindakan kepada orang yang buang sampah yang tidak uruskan sampah dengan baik ni, yang buang sampah suka hati ni. Begitu juga kalau kita nampak orang buang sampah daripada luar tingkap kereta ke kan, sekarang ni ada dash cam, kita juga boleh menggunakan video cam tadi ni sebagai bukti. Kita boleh serahkan kepada pihak SW Corp untuk jadikan sebagai bukti mengatakan orang depan, kereta depan tu dia buang sampah. So ini sebahagian daripada langkah pencegahan ataupun enforcement yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan yang diberikan kepada pihak, yang diamanahkan kepada pihak SW Corp untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dalam pengurusan sisa pepejal kepada masyarakat. Dan SW Corp ni untuk makluman semua ditubuhkan oleh sebuah kementerian, ditubuhkan di bawah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, KPKT. So sekarang ni kita punya menteri belum ada lagi. Sebelum ni YB Hajah Zuraida binti Kamarudin lah. Dan sekarang ni kita masih menantikan siapa dia menteri KPKT yang terbaru. So ini sedikit sebanyaklah yang saya nak kongsikan kepada sidang penonton dan juga pendengar sekalian berkaitan dengan sistem pengurusan sisa pepejal yang diswastakan yang terdapat di beberapa buah negeri yang saya tunjukkan tadi ni. Okey, yang dilaksanakan dalam negara Malaysia kita. Okey. Ini merupakan Akta 672 dan juga Akta 673 yang saya sebutkan tadilah. Okey. Baik. So kami di pihak Idaman kita ada beberapa cawangan. Okey, daripada Kangar sehingga ke di negeri Perak. Tapi di negeri Perak kita hanya duduk di Ipoh sahaja. Kita hanya beroperasi di beberapa tempat sahaja di Ipoh, bukan seluruh negeri Perak. Dan juga bukan seluruh Ipoh, hanya di beberapa tempat sahaja, cawangan sahaja di Ipoh. Manakala di Kedah, di seluruh di negeri Kedah, kita ada di setiap daerah di negeri Kedah. Tujuan unit perkhidmatan ini diwujudkan adalah untuk kita nak memudahkan urusan bersama dengan masyarakat. So sekiranya pihak masyarakat ada aduan untuk nak disampaikan di daerah masing-masing, bolehlah salurkan mengikut daerah di tempat anda. So dekatlah dengan rumah kan. Kalau macam di Perlis ni anda boleh salurkan dekat kita punya servis unit lah, dekat dulu di Kangar, sekarang ni di Padang Siding dekat Arau. Dekat Pauh. So yang ni untuk nak memudahkan kita nak berurusan dengan masyarakat dan juga untuk kutipan sampah di daerah masing-masing. Okay, sekarang ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan semua, sidang penonton sekalian, antara isu-isu yang berlaku pada ketika inilah. Okay, tadi pun awal tadi saya pun dah sebut berkaitan dengan isu pembuangan sampah yang berleluasa. Okay. Untuk makluman semua ada banyak isu, tapi saya hanya nak tekankan 1-2 isu sahaja yang paling penting sekali lah. Kenapa kita perlu untuk kita harus mula, kita kena tahu dululah isu dia tu kan. Bila sebut pasal kita semula, semua orang boleh buat kita semula, tapi tak tahu apa isu yang berlaku. So ini salah satu isu yang berlaku lah. Isu dia ialah
everyday, setiap hari kita semua akan menghasilkan sampah. Okay? Setiap individu di dalam negara Malaysia kita ni, kita akan menghasilkan sampah. Seorang individu kalau mengikut Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara, seorang individu akan menghasilkan sampah sekitar 0.2 hingga 1.8 kilogram sisa setiap hari. Kita semua akan menghasilkan sampah, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tak sedar, kita semua akan buang sampah. Let's say kita makan pagi tadi, kita makan nasi lemak kan. So nasi kita makan, so bungkusan nasi lemak tu yang dibalut daun pisang kertas tu, yang tu takkan kita makan sekali, yang tu kita buang. Yang tu dinamakan sebagai sampah. Okay? Ataupun sisa. Kita minum air mineral, air kita minum, botol kita buang. Botol tadi dinamakan sebagai sisa. Setiap hari kita buang sisa, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tak sedar. Dan jumlah sampah yang dihasilkan dalam negara Malaysia kita saja satu hari lebih kurang 30 juta kilogram sampah. Dan kami di Idaman, kita kutip sampah di negeri Kedah dan juga di negeri Perlis satu hari lebih kurang 1.8 juta kilogram ataupun 1,800 tan satu hari sampah yang dikutip di negeri Kedah dan juga di negeri Perlis. Okay. Dan semua sampah-sampah ni dia datang daripada pelbagai sudut lah. Ada datang daripada rumah, ada datang daripada institusi, ada datang daripada industri, ada datang daripada komuniti. Banyak sisa yang dihasilkan ni. Okay. Dan kesemua sampah-sampah ni last kali dia akan mai ke sini lah. Iaitu di tapak pelupusan sampah. Dan contoh yang anda boleh tengok sekarang ni, gambar yang saya tunjukkan ni, ini merupakan gambar sampah, jumlah sampah yang masuk ke dalam tapak pelupusan sampah. So, gambar ni merupakan gambar di tapak pelupusan sampah Felda Cuping Rimba Mas Perlis. Okay. Dan apa isu yang saya cuba nak sampaikan, relate dengan apa yang saya cerita awal tadi, untuk makluman semua, sampah-sampah yang masuk ke sini kebanyakannya adalah sampah yang boleh dikitar semula. Contohnya seperti plastik, kertas, besi, tin, yang tu semua boleh dikitar semula. Tapi malangnya apabila sampah-sampah yang boleh dikitar semula ni, bila dia masuk, isu dia bila sampah boleh dikitar semula ni masuk ke dalam tapak pelupusan sampah, dia sedikit sebanyak akan mengganggu ruang. Kalau orang Perlis kata, dia kata makan ruang kawasan tapak sampah ni. Sepatutnya tapak sampah ni perlu dimasuki oleh sisa yang tak boleh dikitar semula. Contohnya seperti sisa makanan ataupun sampah-sampah kitar semula tapi yang dah rosak. Yang ni sepatutnya masuk ke dalam tapak pelupusan sampah. Okay. Tapi bila sampah kitar semula ni pun dia masuk sekali, bercampur aduk dengan sisa makanan, sisa yang tak boleh dikitar semula ni, dia akan mengganggu ruang kawasan tapak pelupusan sampah ni. Masuk mengganggu ruang, dia akan makan ruang lah. Bila dia makan ruang kawasan tapak pelupusan sampah ni, secara automatiknya jangka hayat tapak sampah ni pun akan menurun. Sepatutnya tapak sampah ni dia punya umur dia boleh bertahan sehingga ke 40 ke 50 tahun, bahkan lebih lagi. Okay. Tapi memandangkan sampah yang masuk di sini sangat tak terkawal, terutamanya sampah kitar semula, dia mengurangkan jangka hayat tapak pelupusan. Kadang-kadang tak sampai 15 tahun pun tapak sampah dah penuh. Tak sampai 10 tahun, tak sampai 12 tahun dah kena tutup dah tapak pelupusan sampah. Bila tutup tapak pelupusan sampah, kita kena cari satu tapak pelupusan sampah yang baru pula untuk buka. Nak cari satu tapak pelupusan sampah yang baru untuk buka bukannya senang. Perlis merupakan sebuah negeri yang paling kecil dalam Malaysia dan mempunyai tanah yang sangat terhad lah untuk kita nak buka tapak sampah yang baru. Bukannya senang nak buka satu tapak pelupusan sampah ni. Okey. Jadi sampah kitar semula ni, apa yang saya nak tekankan, contoh macam botol plastik lah. Botol plastik ni kalau dia masuk ke dalam tapak, dia dah bercampur dengan sisa-sisa yang sisa yang kotor, terutama yang berkuah, yang berminyak ataupun yang kotak ni. Nanti sisa tu dia akan melekat dekat botol plastik tu. Nanti lama-lama botol plastik tu dia akan jadi warna hitam, ada yang warna hijau kan. Okey, dia dah naik macam kulat ataupun bakteria lah, dah lekat dekat botol tu. Bila dah lekat dekat botol tu,
kita dah tak boleh nak botol tadi ni tak boleh nak dikitar semula dah. Maksud kitar semula ni botol tadi kita tak boleh nak ambil, nak hantar ke kilang, nak proses jadikan sebagai plastik yang baru. Sama ada botol yang baru ataupun barangan plastik yang baru dah tak boleh dah. Sebab struktur botol tadi ni dah rosak. Dari segi dia punya kualiti dia, dari segi dia punya struktur dia pun dah rosak dah. Bila dah rosak, tak boleh nak buat apa, terpaksa kita hantar semula dekat tapak sampah yang ada dalam gambar ni. Bila masuk ke dalam tapak sampah, botol plastik, botol plastik dia ambil masa lebih kurang 450 tahun. Mengikut kajian, dia ambil masa lebih kurang 450 tahun untuk dia dispose secara semula jadi. Mana kata hilang teruslah dekat atas muka bumi ni. So anda bayangkan tengoklah, itu baru saja botol plastik, satu botol plastik. So bayangkan tengoklah sampah-sampah kitar semula yang lain ambil masa berapa lama untuk nak dilupuskan. Sisa makanan kita tak ada masalah, memang tempat dia memang di sini. Memang tempat dia di sini. Cumanya sisa makanan ni kita sedih sekali ialah makanan yang masih elok. Bila kita kutip sampah dekat rumah-rumah ni kan, makanan yang masih elok orang buang. Yang ada lagi kan, yang masih elok, tapi orang buang. Terutamanya pada bulan puasa, bulan Ramadan ni memang sampah makanan sangat banyak. Jumlah sampah kadang-kadang naik 2-3 kali ganda masuk ke dalam tapak pelupusan sampah ni. Kita pun heran kan, sebab apa? PKP ke tak PKP ke, jumlah sampah macam tu juga kan. Jadi saya nak pesan di sini, kalau boleh kita cubalah untuk ubah tabiat tu. Makanan tu kalau boleh kita makan sampai habis. Ambil sekadar yang perlu sahaja. Okey, so saya nak kongsi dengan penonton sekalian, yang ini jumlah sampah pada tahun lepas. Jumlah sampah yang masuk dekat tapak pelupusan sampah di Felda Cuping Rimau Mas tu, di Perlis tu pada tahun lepas adalah sebanyak 56,855 tan lebih, ataupun lebih kurang 56 juta kilogram sampah lah jumlah sampah yang masuk ke dalam tapak pelupusan sampah. Dan sampah ni dia ada beberapa kategori lah, kalau anda boleh tengok dekat jadual data yang saya boleh kongsi dengan penonton semua. Sampah ni ada sampah domestik, dia ada sampah pukal, bulky waste tu sampah pukal. Sampah pukal ni contohnya seperti perabot-perabot lama, katil, almari dan sebagainya. Seterusnya garden waste. Garden waste ni sisa kebun. Contohnya seperti pokok-pokok yang ditebang, ranting kayu, rumput-rumput yang di mesin. Dia pun masuk ke dalam tapak sampah ni juga. Yang seterusnya ialah sisa kitar semula. Yang ini saya sebutkan tadi ni, sisa kitar semula yang masuk ke dalam tapak pelupusan sampah. Dan seterusnya ialah construction waste ataupun sisa binaan. Ini jumlah sampah yang masuk di Cuping, di Rimau Mas Perlis. Dan seterusnya yang ni di Jabi, di Alostar lah. Ni jumlah sampah yang masuk di tapak pelupusan sampah Jabi. Tapak pelupusan sampah Jabi ni dia banyak sikit sebab dia terima daripada 3 daerah, iaitu daerah Alostar, daerah Kota Star, daerah Kubang Pasu dan juga daerah Padang Terak. So dia banyak lah sebab jumlah penduduk yang ramai. Okey. Dan yang ni saya dah totalkan lah pada tahun lepas, jumlah sampah yang saya dah totalkan tadi ni mengikut jenis dan juga kategori-kategori sampah. Pada tahun lepas sisa pukal sahaja adalah sebanyak 5,043.76 tan. Kemudian sisa kebun sebanyak 36,000 tan lebih, hampir 40,000 tan. Kemudian atas sisa pukal, bawah sisa kebun. Kemudian sisa kitar semula lebih kurang 384.5 tan. Kemudian sisa binaan dan juga sisa domestik, antara yang paling banyak sekali sisa domestik. Okey. Baik, dan jumlah keseluruhan di tapak pelupusan sampah di Perlis dia di Perlis. Okey, lebih kurang 254,499 tan jumlah sampah yang masuk. Dan ini saya boleh tunjuk contoh sikitlah. Mungkin sebelum ni ramai student UNIMED masuk ke dalam tapak pelupusan sampah ni untuk buat dia punya study dan juga buat kajian di sini melalui SW Corp. So yang ini merupakan gambaran daripada atas lah, gambar tapak pelupusan di Rimau Mas Perlis. Okey,
So saya nak ke isu yang seterusnya, isu yang kedua. Tadi masalah di tapak pelupusan sampah. So sekarang ni masalah yang seterusnya, yang kedua lah. Yang ni yang paling utama yang saya nak sebutkan di sini, okay, yang selalu kita gunakan, iaitu dasar laut kita juga tercemar dengan pelbagai jenis plastik. Okay. Bila kita minum air dalam botol, kemudian kita buang dalam longkang, so saluran longkang tadi ni akan membawa botol tersebut ke laut. Dan botol-botol tadi ni ada yang terapung dan lama kelamaan dia akan tenggelam di dasar laut. Bila dia tenggelam di dasar laut, lama-lama dia akan terurai, dia ada proses penguraian secara semula jadi, kan? Dan proses penguraian tersebut kita namakan dia sebagai mikroplastik lah. Okay. Mikroplastik ada dua, iaitu mikroplastik sekunder dan juga mikroplastik premier. Okay, mikroplastik sekunder ni merupakan plastik yang mikroplastik yang terurai daripada unsur fizikal, biologi dan kimia. Okay, so seperti yang dalam gambar yang kita boleh tengok sekarang ni lah. Plastik yang terurai dalam laut ni sangat banyak dan laut kita memang dah sangat-sangat tercemar. Dan seterusnya mikroplastik premier, mikroplastik yang dihasilkan dengan sengajanya oleh industri. Dia ambil plastik, kemudian dia proses plastik tersebut dan industri penghasilan ni dinamakan sebagai microbeads. So seperti yang dalam gambar kita tengok ni, dalam ubat gigi pun ada mikroplastik, dalam hand sanitizer, dalam pencuci muka orang panggil scrub kan. Okay. Apa yang saya nak sebut di sini, mikroplastik, microbeads ni, bila kita bilas kita punya muka ataupun kita berus gigi, dia tak hilang tau microbead ni, dia biji-biji tu dia masih lagi ada. So bila kita bilas, bilasan tadi ni akan membawa microbeads ni ke dalam sinki. So bila dia bawa dalam sinki, sinki tadi akan terus mengalir ke dalam longkang dan longkang terus akan pergi ke laut. Isu dia akan berbalik kepada macam tadilah, dia akan bercampur dengan mikroplastik sekunder tadi ni. So isu dia, bila hidupan dalam laut dia makan mikroplastik ni, dia sedikit sebanyak akan masuk ke dalam perut ikan ataupun hidupan laut tersebut dan akan mati. Dan kalau tak mati pun, kita pula pergi tangkap ikan tersebut, kita makan ikan yang tercemar dengan mikroplastik. Mikroplastik ni dia sangat halus, dia partikel-partikel yang sangat kecil lah, memang agak sukar nak nampak dengan mata kasar. Okay. Dan salah satu kesan dia, bila kita termakan mikroplastik ni, okay, dia lama-lama akan menyebabkan penyakit seperti kanser lah dalam perut kita. So saya nak sarankan kepada semua di sini, kalau boleh nak cari produk, jangan ada yang tulis plastik yang bercampur dengan plastik, mikroplastik ni. Okay? Sebab dia akan menjejaskan persekitaran dan juga kesihatan kita juga. Okay. So sekarang ni saya nak masuk kepada langkah pencegahan lah. Baru kita nak kenal apa barang-barang recycle ni. Okay. Langkah pencegahan yang pertama sekali, kalau anda masih ingat, bermula September 2015, pihak kerajaan mewajibkan semua isi rumah, okay, premis, di bawah Akta 672 yang negeri-negeri yang saya tunjukkan tadi ni, wajib untuk pakai Akta 672. Mereka wajib untuk asingkan sisa pepejal ikut kategori yang ditetapkan. Contohnya sisa makanan kena asingkan, sisa kitar semula kena asingkan, sisa kebun pun kena asingkan. Dia tak boleh nak bercampur aduk sekali. Okey, sebab apa nak asingkan? Macam saya bagi tahu tadilah, kalau sisa kitar semula kita buang sekali dengan sisa makanan, bercampur aduk dalam satu tong, dalam satu bekas, nanti sisa kitar semula tadi, sisa makanan tadi, sisa kitar semula tadi akan tercemar dengan sisa makanan yang berkuah, berminyak. Bila berkuah berminyak, dia akan lekat pada sisa kitar semula tersebut dan akan menjejaskan, dan tak boleh nak dikitar semula dah. Okay, tak boleh nak dikitar semula dah. Okay, kalau di pihak kerajaan, okay, yang SW Corp yang saya maklumkan awal tadi, kalau kita tak asingkan sampah, okay, premis tadi ni dia ada denda-denda dia lah, dia kena denda. Hari pertama sampai hari ke-7 RM100. Kalau masih lagi buat RM300. Kalau masih lagi buat RM500. Dan last sekali akan naik ke mahkamah lah. Dan sekiranya anda buang sampah ataupun membuat sampah haram, mana kata buang sampah dalam hutan
sampah-sampah yang banyak ni kan, anda tak buang dalam tong sampah, ada kumpul banyak, anda pergi buang dalam hutan ke dalam kampung mana-mana kan. Betul lah nampak oleh pihak SW Corp ni, anda ditangkap dan didapati bersalah, hukuman denda dia RM10,000 hingga RM100,000. Okey, 10 hingga RM100,000. Jadi saya mengharapkan kepada sidang penonton sekalian, jangan malu untuk nak laporkan kepada pihak SW Corp sekiranya anda nampak orang buang sampah ataupun orang uruskan sampah ni dengan tak betul kan, buang sampah suka hati je kan, laporkan kepada pihak SW Corp. Okey. Ini talian yang anda boleh laporkan, itu 1800887472. Okey. Baik. Saya nak kongsi sikit apa langkah pencegahan yang pihak iidaman buat untuk nak menguruskan sampah di tapak pelupusan sampah. Yang pertama, kita menguruskan tapak pelupusan sampah ni, kita ada kutipan recycle oleh scavengers. Scavengers ni kita panggil dia sebagai pemburu sampah lah. Kerja scavengers ni, mereka masuk ke dalam tapak pelupusan sampah untuk mencari barang-barang recycle, barang-barang kitar semula ni. Okay. So bila lori datang dan tuang sampah ke dalam tapak sampah ni, mereka akan cepat-cepat bawa keluar sampah-sampah recycle ni. Sebab sampah recycle yang dah tercemar tapi masih lagi boleh diselamatkan, maksud saya tu kita boleh bersihkan dan ya kita boleh bersihkan, dia masih lagi boleh dikitar semula. Kalau dah melekat hitam tu, dah kotak sangat-sangat tu, memang dah tak boleh nak bersihkan, memang tak boleh recycle dah. So scavengers ni tujuannya adalah untuk mencari barang recycle. So bila dia cari barang recycle, ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan jumlah barang recycle dalam tapak pelupusan sampah, dan ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan jangka hayat tapak sampah tadi ni. Okay, dan kita boleh sampung lagi lah sampah-sampah yang baru untuk dalam tapak pelupusan sampah ni. Okay, dan saya boleh kongsikan sikit lah scavengers ni untuk makluman penonton sekalian. Mereka punya pendapatan bersih, mereka mana ada buat keluar model pun. Okay, mereka cari sampah, mereka jual lah. Bersih satu hari mereka boleh dapat RM150 ke RM200 satu hari. So bergantung kepada kerajinan mereka dan bergantung juga kepada kapasiti sampah yang mereka jumpa tadi ni yang masuk ke dalam tapak pelupusan sampah. Kadang-kadang hari cuti sekolah ataupun hari musim perayaan, jumlah sampah kan banyak. So pendapatan mereka pun bertambah jugalah. Bertambah. Okay. Saya bukannya nak suruh tuan-tuan semua jadi scavengers. Okay. Ustaz lagi doktor depa sidang penonton kita ada tengok lagi, depa telefon dengan saya nak jadi scavengers kan, pakat serbu tapak sampah yang kacau saya. Okay. Maksud saya ni, satu, sampah recycle ni dia ada nilai lah. Okay, dia ada nilai. Dan yang paling penting sekali, kita boleh asingkan, kita boleh jadi scavengers tapi di rumah kita. Okay, kita boleh asingkan barang-barang recycle ni bermula daripada rumah kita. Alright. So itu kaedah yang pertama. Yang kaedah yang kedua yang kita laksanakan untuk menguruskan tapak pelupusan sampah ni ialah kita menggunakan semburan EM, efektif mikroorganisma, yang mana EM ni adalah untuk kita nak aktifkan mikrob supaya dia boleh makan sisa-sisa makanan tadi ni. So bila dia makan sisa makanan tu, mikrob tadi makan, so sampah makanan tadi akan drop dan lama-lama sampah akan drop dan kita boleh tambah lagi sampah-sampah yang baru di dalam tapak pelupusan sampah ni. So itu peranan mikrob. Cumanya macam saya sebutkan sebelum ni dalam saya punya taklimat, sampah EM ni dia ada halangan dia. Maksud dia terhalang oleh sisa recycle. Contohlah bila kita letak botol, bila kita sembur EM, botol duduk atas, sisa makanan duduk kat bawah. EM tadi kena pada botol tadi, dia tak kena pada sisa makanan. Secara logiknya mikrob memang tak boleh makan, memang tak boleh nak makan botol tu lah kan. Okay. Dan EM tadi tak sampai kepada sisa makanan di bawah tadi dan kita terpaksa menggunakan kaedah yang seterusnya iaitu bulldozer lah untuk biasa mengalih-alihkan sampah tersebut supaya sisa makanan boleh naik ke atas dan kita sembur dengan EM. Cuma dia akan melibatkan kos pengurusan yang sangat tinggi lah. Okey, antara kemudahan program kitar semula yang pihak iidaman sediakan, pertama kita ada sangkar kitar semula. Yang ni kita dah letakkan, kalau di negeri Perlis saja
dah 600 lebih dah sangkar kita semula yang kita letakkan, termasuk di Unimap pun ada, kemudian di sekolah, di institusi, di pejabat kerajaan dan juga swasta, di komuniti, industri pun kita letak banyak sangkar-sangkar kita semula ni. Tujuannya adalah untuk memudahkan semua masyarakat meletakkan sampah recycle di dalam ni. Tapi malangnya ada di sesetengah tempat mereka meletakkan juga sisa makanan dalam sangkar kita semula ataupun di luar sangkar kita semula ni. Tujuannya, alasannya idaman akan kutip sekali sampah tersebut. Untuk pengetahuan semua, barangan kitar semula ni, untuk kutipan barangan kitar semula kita tidak menggunakan lori compactor, lori yang ada lifter belakang tu. Kita hanya menggunakan lori open seperti yang dalam gambar yang saya tunjukkan tu, yang sebelah kanan anda tu, kemudahan lori kitar semula. Okay, lori ni hanya untuk kutip barangan-barangan kitar semula sahaja. Okay, ataupun sisa-sisa kebun. Sisa makanan dia tak kutip sebab kita tak mau nak campur aduk. Sisa makanan ni hanya untuk, ataupun sampah kotor ni hanya untuk dalam lori compactor kita tu sahaja yang masuk dekat taman-taman perumahan tu. Okay, yang ada lifter dekat belakang. So lain. Jadi janganlah, kalau anda jumpa rakan-rakan yang lain, tolong tegur mereka. Okay, janganlah buang sampah makanan dekat sangkar kitar semula. Okay, kemudahan yang seterusnya kita ada kemudahan kutip lori kitar semula, dan kemudian kita juga ada kutipan barangan kitar semula di rumah dan juga tempat-tempat lain lah. So macam kalau anda pelajar-pelajar dan juga sidang penonton ada barang-barang recycle di rumah, kemudian boleh kumpul dan hubungi pihak idaman. Kita datang untuk buat kutipan. Tapi kumpullah banyak-banyak dulu, janganlah lagi ada satu botol, ada satu kertas, telefon dengan saya kan. Janganlah macam tu. Okey, kumpul bagi banyak dulu. Ni macam dah nak habis tamat semester ni, anda bolehlah kumpul dan boleh kontak dengan saya sendiri. Okey, kita akan arrangekan kutipan untuk datang kutip di tempat anda. Dan kita bayar secara tunai, bukan kutip free, kita bayar secara tunai. Ini sedikit sebanyaklah dapat menambah anda punya pendapatan. Dan yang terakhir sekali ialah kompos, yang sisa kebun yang dibuang tadi ni kita buat baja kompos. Okey, barang yang kitar semula ni semuanya kita akan bawa ke pusat kitar semula kita yang terletak di Jitra. Okey, ini merupakan pusat kitar semula. Di sini kita ada satu lagi proses lah, iaitu kita buat proses pengasingan, kemudian kita buat proses timbang, dan kemudian kita ada kita balekan barangan ni, kita compactkan barang-barang kita semua, dan kemudian kita akan panggil kita punya vendor lah untuk dihantar ke kilang untuk dijadikan ataupun diproses sebagai barang yang baru. Ini antara aktiviti-aktiviti di pusat kitar semula kita. Okey. Ini antara produk ya yang kita hantar ke kilang untuk dijadikan sebagai barangan yang baru. Okay, ini antara aktiviti-aktiviti yang ada lah. Kita ada program Recycle for Life di Unimap, memang tidak asing lagi lah program Recycle for Life. Okay. Kemudian kita ada juga sesi latihan bersama agensi kepada kerajaan ataupun swasta, dan kita mengadakan kutipan barangan kitar semula sama ada di agensi dan juga di komuniti. So macam saya beritahu tadi, anda boleh hubungi dengan pihak kami untuk kita buat kutipan. Okey, so saya nak masuk sikitlah jenis-jenis barangan kitar semula. Okey, first sekali kita kena kenal dululah sisa pepejal. Okey, sisa pepejal ni apa dia? Sisa pepejal ni maksudnya sisa yang tak boleh nak diguna pakai lagi dah. Sisa yang kita nak buang, yang lusuh, tercemar dan sebagainya. Sisa pepejal ni ada 5, iaitu sisa baki, sisa pukal, sisa kebun, sisa berbahaya dan juga sisa kitar semula. Apa itu sisa baki? Sisa baki ni ada 4. Sisa dapur, sisa makanan, lampin pakai buang dan juga bahan-bahan kotor. Sisa baki ni sepatutnya masuk ke dalam tapak pelupusan sampah. Okey. Alright, kalau anda tengok yang last kali tu, bahan-bahan kotor tu, dia tulis kat situ kertas yang terkena tumpahan kotor. Dari segi logiknya, dari segi asal dia, kertas ni boleh dikitar semula. Tetapi bila dia dah terkena tumpahan yang kotor, kertas ni dah tak boleh nak dikitar semula. Okey. Kertas ni boleh dikitar, untuk makluman semua, kertas ni boleh dikitar semula, boleh dijadikan 3 produk. Yang pertama, kertas ni boleh dijadikan sebagai tisu. Yang kedua, kertas ni boleh dijadikan sebagai pampers kanak-kanak. Yang seterusnya ialah tuala wanita.
buat daripada kertas putih ni. Okey, tapi kalau dah basah, lembap, dah kotak macam ni memang tak boleh nak digital semua. Tapi kalau kering okey, tak ada masalah. Dia barang recycle ni jangan dia kotak lembap basah. Memang tak boleh recycle. Nanti dia akan terkoyak dan dia punya struktur dah terjejas dah. Memang tak boleh dah. Okey. Okay. Seterusnya sisa pukal. Sisa pukal ni seperti katil, sofa dan juga almari. Sisa kebun seperti daun kering, ranting dan juga pokok. Sisa pokok yang ditebang. Yang seterusnya sisa berbahaya, racun serangga, tin, cat, penyembuh dan lain-lain. Okay, sisa kitar semula. Inilah yang boleh dikitar semula. Okay, kertas, plastik dan juga lain-lain. Kertas seperti kotak, resit, kotak minuman dan juga surat khabar. Plastik seperti beg plastik, botol sabun, baldi, bekas makanan dan juga minuman. Seterusnya tin lain-lain ialah seperti tin minuman, besi, kaca atau seramik, getah dan juga barangan elektrik. Okey. So saya nak detail sikit apa barang yang kitar semula yang berharga dan bernilai. Daripada barang recycle tadi ni yang kita tengok secara general, ini kita masuk detail sikit. Okey. Barang kitar semula ni bukannya semua boleh dikitar semula. Walaupun dia plastik tapi dia tak boleh nak dikitar. Ada certain plastik tak boleh dikitar semula. Okey. Yang boleh digital semula yang saya tunjukkan ni saja. Okey. Contohnya seperti kertas, plastik dan juga lain-lain. Kertas ni terbahagi kepada kotak OCC, surat khabar lama, kertas hitam putih dan juga kertas campur. Plastik ada 5 kategori, plastik campur, PET, HDPE, PP dan juga LDPE. Lain-lain seperti aluminium, tin, besi, fabrik dan juga minyak masak terpakai. Kertas, yang pertama kertas, kotak OCC. Apa itu kotak OCC? Okay. Kotak OCC ni bermaksud kotak yang terdapat lekukan ataupun rongga pada setiap lapisan. Ini contoh dia. OCC tu maksud dia all corrugated cardboard. Corrugated tu maksudkan lekukan ataupun rongga lah yang terdapat pada kotak tersebut. Okey, saya patah balik. Kenapa kita asingkan, kita buat pecahan setiap kategori ni? Untuk makluman semua, setiap kategori yang saya tunjuk ni satu persatu ni dia ada harga dia ada nilai dia. So kalau kita asingkan setiap satu persatu ni, kita akan dapat banyak harga lah dan kita akan banyak dapat dia punya nilai dia. Okay, yang pertama kotak OCC tadi. Okey. Yang ni kotak ni anda kena asingkan. Okey, yang ni dia ada harga dia yang tersendirilah. Okey. Yang seterusnya kotak. Yang ni pun kotak tapi bukan kotak OCC. Yang ni kotak kategori kertas campur. Beza dia dengan kotak OCC tadi adalah lekuk tadi ni. Kotak ni dia tak ada lekuk-lekuk macam kotak OCC tu. Kotak ni kotak yang tak ada lekuk ni dia termasuk dalam kategori kertas campur. Okey, dia tak termasuk dalam kategori kotak OCC tadi. Okey. Seterusnya kertas campur yang lain. Inilah buku yang tak diasingkan kulit dengan kertas dia. Contoh buku ni macam buku latihan. Kan dia punya kulit dia warna putih, dia punya kulit dia keras sikit kan. Dia punya isi dalam dia tu warna putih, A4 putih tu. Anda sepatutnya kena asingkan sebab A4 putih tu harga dia asing. Kalau A4 yang berwarna-warni, anda tak perlu asing. Anda bagi sekali dengan kulit-kulit tak apa. Sebab yang tu dia kategori kertas campur yang ni. Kalau anda yang warna putih tu macam dalam gambar ni, anda kena asingkan. Kalau anda tak asingkan, nanti dia kira sebagai harga kertas campur. Okey, seterusnya kertas berwarna-warni dan seterusnya ialah pelbagai jenis risalah, majalah. Okey, seterusnya kertas campur yang lain, anda campur adukkan semua jenis kertas dan juga kotak telur tadi lah apa dan sebagainya yang tak ada lekuk macam OCC tadi. Masukkan dalam satu bekas ataupun masukkan dalam satu beg plastik dan hantar ke pusat kitar semula. Ataupun hubungi pihak idaman dan kita akan buat kutipan bersama dengan anda. Okey, seterusnya barangan kertas yang lain yang boleh dikitar semula ialah surat khabar lama. Okey, surat khabar ni pun harga lain pula. Dia tak sama dengan kertas campur, tak sama dengan kotak OCC. Ini kan anda kena asingkan. Okey. Seterusnya ialah kertas hitam putih. Ini paling banyak sekali kita gunalah. Okey, apa maksud kertas hitam putih? Kertas tu dia mesti warna putih. Okey, kertas ni tu mesti warna putih. Kalau ada anda print color ke, okey, yang tu dia tak termasuk dah dalam kategori kertas hitam putih. Dia termasuk dalam kategori campur. Hitam putih ni dia ada tulisan hitam dan juga kertas tu warna putih. Macam dalam gambar yang saya tunjuk ni. Okey. Kalau ada print color ke apa semua, yang tu dia termasuk dalam kategori kertas campur lah.
Kenapa saya explain kategori dan juga ciri-ciri macam ni? Sebab nak recycle ni, bila kita hantar ke kilang ataupun vendor, ciri-ciri dia tu dia nak asing siap-siap dah. Okey, dia akan buat produk ni, jadikan dia akan ambil barang recycle ni jadikan produk mengikut barang recycle tersebut. Contoh macam kertas hitam putih ni jadikan sebagai produk yang tadi ni. Dia tak boleh nak ambil kertas warna-warni nak jadikan sebagai tisu. Sebab dia ada kategori siap-siap dah. That's why kita kena asingkan macam tu. Okey. Seterusnya ialah plastik. Plastik ada 4 kategori yang boleh dikitar semula, okey, iaitu plastik PET, HDPE, PP dan juga LDPE. Nombor 1, nombor 2, nombor 4 dan juga nombor 5. Okey, saya percaya anda semua pernah tengok simbol-simbol ni pada barangan plastik. Okey, macam nombor 1 botol plastik selalunya botol mineral. Okey, nombor 2 botol plastik macam seperti botol sabun, botol shampoo. Kemudian nombor 5 ni seperti bekas Tupperware. Ada juga bekas-bekas yang lain. Dia yang paling penting sekali anda kena tengok simbol tu. Ada juga bekas botol minuman tapi dia nombor 5. Ada juga bekas makanan tapi dia nombor 1. Ada juga bekas makanan nombor 2. So dia nombor-nombor ni telah pun ditetapkan oleh SPI lah, Society of Plastic Industry. Tujuannya adalah untuk dia nak membezakan setiap kategori plastik tersebut dan memudahkan untuk kita nak asingkan dan untuk nak dikitar semula. That's why dia asingkan ikut nombor tu. Okey, katakanlah anda beli barangan plastik tapi tak ada simbol ataupun tak ada nombor ni. Contoh anda beli botol minuman tapi tak ada nombor. Anda tengok botol ni nombor apa? Tak ada nombor pun. Okey, kalau tak ada nombor, anda tengok sifat asal dia apa dia? Sifat asal dia katakanlah botol minuman. Kalau botol minuman boleh dikitar semula, dia termasuk dalam kategori nombor 1. Sifat asal dia botol minuman. Beli botol shampoo, tengok tak ada nombor pun tapi sifat asal dia botol shampoo, boleh dikitar semula. Okey. Dan seterusnya plastik yang saya nak explain kepada anda ialah, nak tekankan sikit ialah plastik yang nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ni ini dia punya ciri-ciri dia. Nombor 4 ni dia memang tak ada nombor. Okey, tapi kita nak kenal dia macam ni. Plastik yang bersih, plastik jernih yang clear. Yang tak ada apa-apa cop atas dia, yang macam dalam gambar saya tunjuk ni lah. Ataupun yang paling banyak kita guna macam contoh kita duk minum teh ais, Milo ais, kita duk beli kan plastik tu kan dekat kedai makan dan juga minuman. Plastik yang clear ni bila kita masuk tangan kita dalam plastik, kita nampak tangan kita lah. Jadi saya selalu buat contoh macam tu lah supaya macam mana nak tahu plastik yang clear ni. Kita masuk tangan kita nampak tangan kita. Dia jernih, plastik yang jernih. Okey, yang tu masuk dalam kategori nombor 4. Okey, ada juga dia tak sama. Ada orang tanya kita ada orang tanya saya plastik putih boleh tak? Plastik warna putih dia lain. Dia bukannya plastik yang jernih. Sebab orang ada keliru sikit kan. Macam contoh beg plastik yang ada warna putih tu kan. Yang warna-warni pun ada juga, warna biru, yang tu semua tak boleh. Yang tu semua kategori sampah. Kalau kita nak buang pun buang dalam tong sampah saja. Kita akan lupuskan di tapak pelupusan sampah. Yang nombor 4 yang ni kategori dia. Okey, plastik yang seterusnya tak boleh dikitar semula ialah plastik nombor 3. Okey. Yang ni anda boleh cari lagi dalam Google pun boleh, tak ada masalah. Okey, plastik nombor 3 ni selalunya jenis-jenis pipe lah. Jenis-jenis pipe. Okey, seterusnya plastik nombor 6 yang tak boleh dikitar semula, plastik kategori nombor 6. Contohnya seperti bekas makanan dan juga minuman. Bekas makanan dan juga minuman ni kalau boleh anda jangan gunalah yang polystyrene ni, yang putih ni, sebab dia memang tak boleh nak dikitar semula. Okey, dan kalau boleh elakkanlah untuk anda beli bekas-bekas ni macam nak buat jamuan ke kan, ataupun nak buat kenduri ke, guna bekas ni elakkan. Okey, kalau boleh pakai yang bekas macam ni. Yang ni boleh dikitar semula. Yang ni kategori PP lah, kategori nombor 5. Okey, cumanya bila anda cumanya kalau nak kitar semula bekas ni, anda kena, dia ada satu proses dulu. Maksudnya anda kena buang sisa-sisa yang ada dalam dia. Contoh kan kita isi makanan yang berminyak, yang berkuah ni, buang, bersihkan terlebih dahulu, bilas sekali, tak perlu sabun pun. Kemudian lepas bilas tu anda keringkan, kemudian masukkan dalam beg plastik dan hantar ke pusat kitar semula. Okey, kalau tak bersihkan nanti macam saya beritahu tadi lah, dia lekat dengan
kulat, dia naik bakteria tu memang dah tak boleh recycle. Bila tak boleh recycle, hantarlah bekas plastik ni ke tapak pelupusan sampah. Plastik yang seterusnya tak boleh recycle adalah plastik nombor 7. Banyak yang nombor 7 ni antara sebahagian saja yang saya tunjuk contoh. Okey, apa lagi yang boleh digitar semula? Okey, yang boleh digitar semula, yang boleh dibeli, yang boleh dijual. Okey, pakaian terpakai. Kalau anda ada pakaian-pakaian lama tu pun boleh jual bersama dengan pihak idaman. Kita membeli pakaian-pakaian terpakai ni. Tapi ciri-ciri dia mestilah bersih, bebas kotoran tanah, tidak berminyak dan juga mesti kering. Kenapa mesti kering? Ialah kalau basah ni, satu, bila timbang berat sikit. Okey. Yang kedua, kalau basah memang tak boleh recycle. Sama macam barang-barang yang lain. Barang recycle ni kebanyakan mesti berada dalam keadaan yang kering. Okey. Kemudian minyak masak terpakai. Ini antara salah satu lagi program. Okey, minyak masak terpakai. Kita membeli minyak masak terpakai ni. Minyak masak terpakai antara salah satu barang kita semula yang punya nilai yang sangat tinggi di pasaran. Okey, minyak kita semula. Sekarang ni harga dia sekilo RM1.03. Okay. Dulu kita pernah buat promosi masa PKP bulan 4 hari tu ni. Sekilo kita beli dengan harga RM1.70. Bulan 4, bulan 5 tu masa tu. Okay, sebab harga minyak memang tengah berada dalam keadaan baik masa ni. Okey, dan lagi satu, yang ni hari tu saya ada ni lah dengan Dr. Kat untuk kita nak buat satu program lah di Unimap. Yang mana sekiranya pihak Unimap ataupun pihak agensi, mana-mana agensi yang berminat untuk nak buat kita semula minyak masak terpakai ni, kami di pihak idaman kita boleh sediakan IBC tank ni secara percuma. Okey, tapi dia bukannya untuk semua, bukan semua boleh request. Maksud saya ni kalau macam untuk dalam kapasiti yang tinggi macam Unimap, dia ada program dia nak buat dengan komuniti hari tu ni ataupun dengan masjid ataupun di Unimap sini, dalam kampus Unimap sendiri nak buat program minyak masak boleh, tak ada masalah. Baru-baru ni IBC Tank ni kita dah hantar dekat UUM, iaitu Pusat Pengajian dan Bahasa kalau tak silap saya. Unit 5S yang pegang, yang jaga ni. Okay, so kita hantar kat sana. So, sekarang ni mereka dah tengah start kumpul untuk minyak masak ni dalam IBC Tank ni. Dan kalau total untuk full tank ni lebih kurang dalam 1000 liter. 1000 liter boleh dimasukkan dalam IBC tank ni. Kalau boleh kumpulkan 1000 liter ni, kita boleh beli dengan harga yang lagi special lah. Okey, lagi special untuk harga minyak masak terpakai ni. Ini memang kita bagi secara percuma. Okey, seterusnya barang yang kita rasa semula yang paling tinggi harganya ialah aluminium. Okay, tin aluminium, bingkai tingkap, meja aluminium dan juga aluminium foil. Okay. Yang ni jangan duk pergi ambil kerusi meja kafe pula. Bingkai tingkap, saya lagi duk pergi buka rumah sewa pula. Siapa yang duk sewa bilik ke, sewa rumah ke, pergi buka bingkai tingkap tu, rumah tengok tak ada, pergi jual. Bukan macam tu. Yang ni yang sendiri punya lah. Saya lagi duk pergi ambil hak orang pula, kacau. Okey, seterusnya tin. Tin pun boleh digitar, semula boleh dijual. Macam saya beritahu sebelum ni, lepas anda guna tin ni, lepas buka, tolong bilah sekali, bersihkan terlebih dahulu sisa dia, kemudian kumpul, keringkan dan hantar ke pusat gitar semula. Besi pun boleh juga digitar semula, boleh dijual. Ini antara contoh macam mana saya sendiri buat program pengasingan lah dekat rumah saya sendiri. So lagi banyak kita asing tuan-tuan, lagi banyaklah kita akan dapat hasil dia. Lagi banyak kita akan dapat nilai dia. Kalau anda nak campur semua pun boleh, tak ada. Cuma barang recycle ni jangan campur dengan sisa makanan ataupun sisa yang berminyak, yang berkuah ni. Jangan bercampur, jangan bagi campur. Dengan sisa baki ni jangan bagi campur. Anda nak campur antara recycle ni boleh, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Masih lagi boleh dibeli. Cuma jangan campur dengan sisa makanan saja. Okey, ni antara harga barangan kita semula mengikut kategori yang kita dah tengok tadi ni. Okey. Kotak OCC harga dia 30 sen 1 kilo. Surat khabar lama harga dia 30 sen juga 1 kilo. Kertas hitam putih harga dia 35 sen 1 kilo. Surat khabar 30 sen. Kertas campur 5 sen. Kertas plastik campur 30 sen. PET, botol plastik PET nombor 1 35 sen. HDPE yang nombor 2, plastik nombor 2 40 sen. LDPE plastik nombor 4 10 sen. PP yang nombor 5 45 sen. Tin aluminium RM2.80 antara yang paling tinggi sekali.
tin biasa macam tin susu sardin tadi ni, yang tu 45 sen, besi 55 sen, minyak masak terpakai RM1.30 dan terakhir sekali ialah fabric itu 7 sen. Okey, pakaian terpakai. Dan selain daripada itu juga, anda juga boleh menjual barang-barang elektrik. Contohnya seperti komputer riba, telefon bimbit, televisyen, penghawa dingin, mesin basuh, peti ais dan juga lain-lain. Okey. Ada orang cakap alamak rendahnya beli TV 2000 jual RM2 je. Okey. Bila benda dah tak pakai, dah tak guna, nak bersihkan, nak clearkan rumah, okey. Inilah harga dia. Benda pun nak buang, daripada anda buang tak dapat apa, okey. Inilah bukannya isu harga yang sekarang ni kita nak tekankan. Sebab kalau dia hantar ke kilang pun RM2 lebih depa beli. Okey, tak banyak, tak tinggi pun nilai dia. Memang barang-barang lusuh ni inilah harga dia. Bukannya harga ni soal kedua. Yang pertama sekali kita nak lestarikan alam sekitar kita. Kita tak nak barang recycle ni masuk ke dalam tapak sampah. Itu yang paling utamanya. Okey, sebab kita nak kurangkan janaan sampah ni ataupun sisa ni ke dalam tapak pelupusan sampah, dan sedikit sebanyak kita nak tingkatkan kita punya kelestarian alam sekitar. Kita nak jaga alam sekitar kita. Itu yang paling utama sekali. Itu recycle. Itu tujuan kita semula. Okay, di samping kita jana pendapatan. Walaupun kecil, tapi tak apa. Yang penting kita dapat selamatkan barang-barang recycle ni. Okey, yang ini merupakan kita punya lokasi lah untuk nak hantar barang kita semula. So kalau kat Perlis sekarang ni, anda boleh hantar dekat DTRC Perlis, iaitu di sebelah UTC dekat Kangar tu. Okay. Ataupun kalau anda ada barang banyak di rumah, boleh direct terus kontak dengan pihak idaman lah. Okay, untuk kita mengambil barang recycle anda di rumah. Tapi kena kumpul bagi banyak dululah. Okay. Okey, last sebelum saya mengakhiri saya punya sesi taklimat ni, iaitu proses pengurusan sisa pekerja ataupun sisa kitar semula ni. Okey, anda kena bersihkan sisa kotor yang terdapat pada barangan ni. Kemudian kena bilaskan dan juga keringkan. Kemudian asingkan barang-barang tadi ni dan kemudian hantar ke pusat kitar semula. Kenapa kita perlu untuk kitar semula? Pertama sekali kita nak kurangkan janaan sisa ke tapak pelupusan. Yang kedua kita nak menjimatkan kos pengurusan. Dan last sekali ialah kita nak melestarikan alam sekitar. Okey. Saya rasa sampai di sini saja saya punya sharing, saya punya taklimat dan juga maklumat bersama dengan penonton-penonton semua. Okey, terima kasih Encik Zahidi. Kita tanya, ni dah ada soalan lah sebenarnya di Google Meet ni. Okey, soalan dia adalah sesetengah sangkar kitar semula di kawasan perumahan didapati terlalu penuh sehingga melimpah. Mungkin lama tak dikutip, jadi macam mana kita pihak idaman memantau keadaan ini? Okay, baik. Terima kasih pada soalan yang ditanya. Kita tak nafikan buat sementara waktu ni kita mengalami gangguan, kita mengalami masalah dari segi operasi ataupun jadual kutipan disebabkan terdapat beberapa pekerja kita dari kru kita yang didapati positif COVID-19 ni. So bila ramai jugalah kru kita yang kena COVID ni dan kita terpaksa hentikan kadang-kadang seketika waktulah untuk kutipan sangkar ni. Cumanya kita ada jugalah 1-2 tim backup, tapi tim backup kita ni tak boleh nak pergi ke keseluruhan tempat. Kebanyakannya sangkar kita semua di keseluruhan tempat ni memang sangat penuh. Okey. Contoh kalau macam di Kangar problem, kita terpaksa kontak dengan pihak Alostar. Cuma Alostar ni kadang-kadang dia nak main ke Kangar tu, satu dia ambil masa yang lama dan dia kena uruskan di tempat-tempat yang lain. Dia ada jadual dia di tempat yang lain. Disebabkan Kangar punya operasi punya kru, dia ada yang kena COVID-19. Kita tak boleh nak kutip, kita kekurangan kru di Kangar. Dan dari segi pemantauan ni kita amat mengalu-alukan jugalah makluman daripada orang awam, tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, untuk maklumkan juga pada kami. Kadang-kadang ada juga kita terlepas pandang sangka yang tak dapat nak dikutip barang recycle ni. Cuma telefon pihak kami dan kita akan arrangekan untuk kutipan. Itu antara kekangan yang kita hadapi sekarang ni lah untuk kutipan di sangkar kitar semula ni. Okay. Tapi maklumkan kepada kami, sentiasa maklumkan, tak ada masalah. Terima kasih yang bertanya.
Okey, terima kasih Cik Zabidi. Okey, sekarang kita ada student. Sebenarnya student ni tak semua datang dari utara. Jadi dia ada sesetengah kawasan tu mungkin tak terpakai lah dengan proses-proses yang idaman telah buat. Jadi untuk yang pelajar-pelajar yang di kawasan-kawasan seperti Alam Flora di kawasan Lembah Kelang, tak silap saya. Betul. Kemudian SWM di Johor dan Melaka dan Melaka. Ada. Sembilan. Tiga negeri itu boleh rujuklah. Saya follow daripada maklumat-maklumat mereka menjalankan perkara yang sama jugalah. Dia ada penjualan kitar semula, dia ada pusat pengumpulan masing-masing. Seperti di Putrajaya ada aktif. Di Johor saya tak sure sangat, tapi mereka ada semua, saya percaya semua ada langkah-langkah masing-masing. Jadi selalunya bila buat perbincangan macam ni lah, kursus macam ni, soalan pertama orang tanyalah, kata kenapa idaman tak mau ambil sampah banyak-banyak. Sebab bisnes dia kan kutip sampah ni, tapi buat kempen jangan hantar sampah ke landfill kan. Samalah macam TNB buat kempen penjimatan elektrik kan. Jadi ramai ingat sebab servis tu ada dan dia sepatut gunakan. Jadi perkara utama dia, Cik Zabidi pun dah bagi tahu tadi, landfill kita tak cukup nak tampung semua sisa yang kita dah buat sekarang ni, projection dia. Dan satu landfill ni sekali kita dah penuh dia nak kena tutup 40-50 tahun dan tak boleh digunakan langsung. Jadi ada kawasan tanah yang terbiar. Dan tanah ni tak semestinya, tanah kalau orang punya nak kena bayar sewa. Jadi semuanya melibatkan kos lah. Jadi oleh kerana tu sekiranya adalah sisa-sisa yang kita tak perlu masukkan dalam landfill, kita kena divert, kita kena asingkan dan hantar ke tempat yang sepatutnya. Itu adalah sebenarnya nombor satu isu dia. Kalau ikutkan tak ada masalah tanah ni, okey je kan bisnes kutip sampah ni kan. Tapi ada kekangan lain yang menyebabkan kena divert dan sayanglah benda-benda yang berharga tu terpaksa dibuang. Tu nombor satu lah sebenarnya. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ada, saya rasa ramai ni banyak take away kan sekarang disebabkan pandemik. Saya tunjuk contoh lah sikit-sikit. Kadang-kadang bila kita buat talk ni, dia tak perasan yang saya tukar ni. Dia tak perasan yang dalam barang-barang sekeliling yang selalu digunakan ni sebenarnya boleh dikitar semula. Contohnya kalau you beli MACD ni, alamak, dia kena tukar background ni, dia tak clear. Saya bawa contoh kalau talk yang yang direct ni. Okay, kalau ini senang sikit kot. Yang ni adalah contoh penutup makanan minuman kalau you beli ni. Yang ni boleh sekitar semula, tak susah sangat pun, bilas saja. Lepas tu yang rajin pergi beli jenis-jenis tapau yang ini pun boleh sekitar semula. Bila order-order semua datang. Kalau buat majlis ke apa ke, benda ni lah selalu dapat. Ni boleh dikitar semula, mudah je. Kemudian siapa yang rajin pergi beli kopi ke apa ke, yang ni pun boleh kitar semula. Very simple sebenarnya. Ini pun saya duk kutip-kutip kat rumah lah. Rumah saya banyak benda-benda macam ni. Dan contoh-contoh lah biskut-biskut raya semua ni adalah barang-barang yang boleh dikitar semula. Ada yang tak pasti kotak-kotak ni. Kotak sekarang siapa yang banyak order online penuh kotak ni. Okay, kalau you tengok kat sini yang ada zigzag-zigzag ni, yang ni lah OCC betul? Dan kotak tisu dan macam-macam lah lagi. Sebenarnya bila ni, ke student kalau nak keluar asrama, hanger, selalu saya dengar hanger baldi dia buang. Macam mana tu? Itu plastik campur ke? Hanger saya rasa nombor 7. Banyakkan nombor 7 lah, dia campur. Tapi baldi selalu plastik ada nombor 2, ada nombor 5. Ada 2, ada nombor 5. Okey. Jadi kalau student yang ada dekat asrama lah kan yang kata ni, sebab ada staff kita yang panggil datang tau. Yang panggil datang, dia buat, dia tanya macam mana, saya kata you buat gotong royong kampung pun jadilah. Panggil satu taman ke, pakat-pakat, minta lori sebab kadang-kadang satu rumah tak cukup kan. Pakat-pakat jiran untuk kumpulkan semua kita barang ada buat sekitar. kutipan di community, macam contoh di Taman Seri Aman, Taman Seri Aman Kok Diang kalau Seri Aman Kok Diang. Kita buat kutipan dengan penduduk. Dulu sebelum PKP memang
2 bulan sekali memang kita akan pergi ke taman tersebut lah untuk kita buat collection bersama dengan penduduk. Dia pakat bersama dengan jiran-jiran yang lain. So lori idaman sampai pukul 9 pagi tu, kita tunggu dekat taman permainan, so dia orang hantar. Yang mana yang tak boleh hantar tu kita pergi ambil kat rumah. Macam tu lah. Dia recycle ni kena pakat. Ya, dia kena pakat sebab kadang-kadang satu rumah sahaja tak mencukupi. Lagi satu, kalau you ada komuniti terlibat dengan komuniti masjid ke apa pun, sebenarnya kutipan-kutipan sangka-sangka yang ada kat masjid tu, kalau ni lah dia akan sampai kepada AJK masjid lah, dia punya tu kan. Betul. Jadi kalau lah rasa nak guna tu, dan dengan bijaksana lah guna, dengan bertanggungjawab lah, sebab tak ada siapa yang check kan masa you buang. Sebab itulah sekiranya you bukan masjid saja, sebenarnya rumah ibadat lah, tak silap saya. Betul. Jadi kalau kita letakkanlah sisa kita semula kat situ, dengan secara tak langsung kita sebenarnya bersedekah kepada AJK masjid tu. Kalau tak perasan lah. Jadi banyak saya tengok ada banyak cara. Dan buat masa ni macam Cik Zabidi beritahu tadi lah, di Kangar ada drive-thru recycle center, tak payah keluar kereta pun duduk kat situ, letakkan barang dan boleh hantarlah. Dan siapa yang tak berkemampuan untuk bergerak ke apa ke, paling tidak pun masa hari kutipan sampah asingkan sahaja daripada sampah biasa. Memang confirm akan kutip sampah ni. Saya ada nak kena asing plastik LDPE ni banyak betul kat rumah daripada bungkus. Dan itulah setelah membuat kitar semula kan, kita dapati sebenarnya sampah masih banyak lah sebenarnya. Bagaimanapun, tapi salah satu cara lagi tu ialah kompos lah. Kompos ni akan diasingkan. Saya rasa ada soalan lagi di sini daripada student. Dia bertanya berkenaan dengan minyak pelincir kenderaan terpakai. Okey. Di bawah seliaan kontraktor ataupun pihak Jabatan Alam Sekitar ataupun idaman. Jadi kena clarify kot Cik Zabidi, dia punya skop ni. Memang betul ada yang confused lah, skop e-waste, skop chemical waste dan seterusnya. Boleh Cik Zabidi? Okey, terima kasih yang bertanya. Terima kasih juga Doktor. Okey, untuk minyak pelincir ni, dia bukan setakat minyak pelincir ya, ada juga tong-tong racun. Dia yang ni dalam kategori sisa berbahaya. Kalau tak silap saya SW204, kalau tak silap saya. Okey, untuk pengurusan sisa berbahaya ni, minyak pelincir bukan di bawah seliaan idaman. Yang ni dia ada kontraktor lantikan Jabatan Alam Sekitar lah. Contohnya kalau tak silap saya Pentas Flora. Pentas Flora ni adalah dekat Perlis, dekat Kedah ni memang mereka duk sedia-sedia kutip lah. Yang ni boleh check balik dalam page Pentas Flora dan juga bersama dengan Jabatan Alam Sekitar. Cuma untuk tong dia, minyak lain, tong pula lain. Okey, tong dia tu ni kalau ikutkan tu kalau tak dibersihkan, pihak idaman memang tak boleh nak kutip. Tong minyak pelincir dan juga tong racun ni perlu dibersihkan mengikut spek yang telah ditetapkan lah. Kalau macam contoh tong racun ni, spesifikasi yang ditetapkan oleh DOA, Department of Agriculture, dalam buku kajian pertanian mereka, dia kata lepas tong racun ni, lepas kita guna tong racun ni, kita kena bilas dia 3 kali supaya racun dalam tong tadi dia keluar dengan habis lah. Dan lepas bilas 3 kali tu, kita kena tebuk pula tong racun dekat bawah. Tong racun. So kemudian barulah boleh hantar ke kami lah, ke idaman, barulah idaman boleh kutip. Kalau tak ni memang kita tak boleh nak kutip tong tersebut. Itu bukan kita sajalah, mana-mana vendor pun memang tak boleh nak kutip tong tu kalau tak diuruskan macam yang saya sebutkan tadi ni. Memang agak rumit, tapi itulah keadaannya. Begitu juga dengan minyak pelincir. Tapi minyak pelincir ni dia tak ada lah spesifikasi yang sampai kena tebuk tong. Dia hanya cuma perlu bilas sahaja. Anda bilas elok-elok, bagi bersih betul-betul, boleh hantar kepada pihak idaman. Tapi memang syarat kena bilas sebab kita tak nak minyak, kesan minyak tadi ni, kita tak mau hantar ke pusat recycle yang saya tunjuk tadi ni, nanti dia akan jadi pencemaran pula dekat pusat recycle kami. So bila jadi pencemaran dekat pusat recycle, okey, disebabkan minyak tadi ni, kami akan dikenakan tindakan undang-undang lah oleh pihak Jabatan Alam Sekitar.
Itu antara kaedah ataupun cara macam mana nak uruskan tong racun, minyak dan juga tong minyak pelincir. Untuk minyak pelincir tu sendiri, kalau anda ada lebih, yang tu anda kena kontak dengan pihak Jabatan Alam Sekitar lah, cari dia punya vendor. Macam yang saya tahu, salah satu dia adalah Pentas Flora lah yang kutip minyak pelincir ni. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya rasa ni kuantiti lah maksud dia ni, kuantiti. Selalunya minyak pelincir ni kita pakai kenderaan, biasa kita bawa pergi kedai tu balik untuk dia dispose sebab dia ada peringkat ya student. Di mana ada tu dia peringkat komersial. Peringkat komersial ni kedai-kedai ni dia memang ada apa dia punya undang-undang cara dia nak buang bahan-bahan ni pertama. Tapi untuk household for example kan, kalau you nak kena ni, yang penting you kena asingkan lah macam e-waste tu. Kalau you ada e-waste, you tak nak jual tapi you kena asingkan macam mana pun daripada sampah biasa supaya tak dimasukkan ke dalam tapak pelupusan dan dia akan ada heavy metal lah untuk cemarkan tanah-tanah tu, cat lah apa semua tu. Ini termasuk bateri bateri, segala macam bateri asingkan sebab bila you asingkan, bila pekerja tu datang nak collect, dia akan tengok, dia boleh mudahkan asing. Tapi kalau dah campur aduk dengan sisa makan, memang dah tak tengok dah lah dan dia akan terus buang dekat dalam landfill sebab dia dah campur aduk. Macam masuk mesin compactor tu dah tak tengok dah apa rupa dalam dia. Dia penyek je. Samalah dengan macam penyembur racun nyamuk lah tu. Household lah. Ni kat rumah masing-masing ni, kita tak cerita peringkat komersial lah. Yang itu pun the best is you asingkan. Kalau you tak asingkan memang confirm dia masuk landfill. Kalau you tak sure, you asing aja sebab nanti kalau lori besar yang ambil sisa pukal tu kutip, dia akan tengok dan dia akan tahu yang mana dan keadaan tu lebih mudah lah. Ni dari soalan Tuan Penceramah. Okay, yang tu selesai pasal sisa kimia ni memang ni sikit. Yang kod-kod ni pun sebab kita punya background student macam-macam kan, ada yang daripada alam sekitar, ada yang bukan. Jadi dia ada kod lah. Untuk sisa macam sisa berbahaya ni, sisa terjadua ni, saya rasa untuk detail punya taklimat saya rasa boleh jemput Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar. Dia ada kod dia ada nama ni berapa, macam ni cara dia. Dan selalunya terpakai untuk pihak komersial, bukan untuk household untuk rumah masing-masing tu tak ada. Jadi kalau ada ni yang paling mudah jangan campur dengan sisa makanan sahaja. Jadi sampai masanya bila dilihat benda tu, kita pihak pengurusan pun nak asing, nak buat pun senang. Kalau you campur memang tak boleh buat apa dah. Senang, simple je. Okay, ada soalan Saya ingin bertanya cara betul untuk lupuskan e-waste smartphone. Saya ada banyak di rumah dan mahu melupuskan. Yang tu saya boleh jawab kot kepada student ni. Okay. Dia macam ni, Muhammad Syahir student. Jabatan Alam Sekitar setiap bulan dia ada pengumpulan e-waste kalau di Perlis ni dia setiap bulan dia akan ada, dia tak silap saya di Perlis Sabtu ketiga. Jadi you boleh hantar dekat situ dan sekiranya you berada di kawasan-kawasan yang sektor ekonomi pengumpulan kumpul e-waste ni sangat aktif, memang you boleh jual, dia akan datang rumah vendor-vendor ni. Di Lembah Kelang saya tengok aktif, di Penang pun kuat aktif lah, di Perlis ni paling aktif saya tengok Jabatan Alam Sekitar lah setiap bulan Sabtu ketiga dia buat di pengumpulan di bangunan KWSP dia dekat ruang bawah tanah tu. Siapa yang hantar saya rasa dapat cenderah hati kot, tak tahu lah dah habis dia tapi dia ada buat kempen tu setiap Sabtu ketiga. Iaitu untuk ni lah student Muhammad Syahir, you have to check dengan you punya local authority kat mana. Kalau di sana, kalau di Unimap ada kita ada pusat pengumpulan e-waste dan saya rasa tak silap saya nanti ada jualan kot sebab kita buat pelupusan barang e-waste, kita ada panggil lah untuk dijual. Okay, Cik Zabidi ada lagi satu soalan. Ini soalan orang dah biasa buat recycling ni. Perlukah pengguna mengasingkan penutup label botol dan penutup minuman kotak, macam kotak susu dia ada plastik cap kot yang tu. Tak, Cik Zabidi jawab kot soalan ni kepada Dr. Muammar ni. Macam mana soalan dia tadi? Sebab saya tengok soalan ni. Alright, soalan dia boleh saya tahu perlukah pengguna mengasingkan penutup botol minuman? Okay. Plastik yang label botol dan minuman kotak tu. Okay, untuk
untuk recycle buat masalah ni, kita di pihak idaman anda tak perlu asingkan lagi lah, sebab dari segi harga botol dengan cap dia tu masih lagi harga yang sama lah, harga PET, so tak perlu asingkan. Dulu kena asingkan sebab dua harga yang asing, sebab cap dia tu dia orang beli dalam kategori HDPE, tapi sekarang ni industri dia tak mau asingkan, dia nak sekali kan, so tak perlu asingkan lah. Dan dia punya plastik dekat body dia tu pun tak perlu asingkan juga. Okay. Kalau nak asingkan pun boleh, sebab plastik yang dekat body dia tu sebenarnya memang tak boleh nak buat apa pun, yang tu memang kategori sampah. Okey, yang tu kalau nak asingkan masukkan dalam tong sampah sahaja. Tapi kalau di pusat recycle ni sebenarnya kalau tak sempat asingkan, memang kami di idaman kita yang akan asingkan pula lah. Tapi kalau untuk di peringkat umum, kalau macam tuan-tuan semua nak asingkan, boleh. Terima kasih. Memang kena asingkan. Macam tu lah. Terima kasih Cik Zabidi. Ni tu saya kata dia soalan advance. Orang dah biasa buat recycling, dia tahu botol tutup botol kat lain, label kat lain. Ni betul. Untuk makluman student kalau kat negara-negara yang sangat proses recycling dia sangat teratur. Sememangnya contohnya saya ada botol shampoo lah. So shampoo ni label kena buka, penutup kena buka, semua kena masuk tempat masing-masing. Di luar negara memang macam tu, dan dia tak terima. Bukan masalahnya kalau letak tak jadi apa-apa, dia tak terima, dia hantar balik dekat you. Community akan datang balik kata dia kata kita tak kutip yang ini. Itulah sebabnya soalan itu ditanya oleh tu saya rasa staff Unimed tu, Dr. Muammar. Memang di komuniti luar negara memang macam tu, dia terpaksa asingkan sebab kena reject. You bayangkan you letak kat luar, dia reject sebab apa? Plastik masih ada dalam contohnya label pada botol tu, dia disuruh asingkan sebab plastik tu tak boleh dikitar semula. Plastik yang label tu yang nipis tu. Sebab tu ada soalan macam tu. Samalah macam penutup botol, tapi di Malaysia buat masa ni dia punya priority dia adalah untuk menggalakkan kitar semula dan pengasingan actually sebenarnya, dan kitar semula. Buat masa ni kita idaman terima lah. Tapi saya rasa dia sangat happy lah kalau dah diasingkan, sebab nanti pekerja-pekerja di sorting center tu yang gambar kilang tadi tu mudahlah kerja dia nanti. Sebab tu kita tolong asingkan. Dan juga lagi satu faktor dia pada awal dulu sebab harga lah kan, harga dia mempunyai harga yang berlainan. Jadi di Malaysia bukan saya tak boleh kata Malaysia, saya tak tahu condition dia di alam flora ataupun dia. So buat masa ni untuk yang collection by idaman, campur pun dia terima, tapi sangat gembira kalau you asingkan lah untuk dia orang, mengurangkan sedikit labor lah untuk dia. Betul Cik Zabidi yang tahu? Betul. Botol Vitagen Cik Zabidi. Untuk botol Vitagen dia termasuk dalam kategori PET. Kalau tak silap saya, PET. Nombor 1. Dia tak ada simbol yang tu. Okey, baik. Saya pernah email pihak Vitagen, tanya botol dia boleh dikitar semula, dia tak jawab lagi masa tu. Okay. Saya rasa bukan betul lah, bukan Vitagen, apa tu? Yakult tu kot. Yakult dia botol dia tak boleh, dia tak buat yang tu. Tapi itulah antara perkara-perkara yang dibincang dalam plastik industri, benda-benda ni pasal recycling plastik. Ya. Okay, ada soalan lain daripada student? Okay, saya harap nanti bila you dah ada student ataupun ni staff semua, kalau ada nak buang tu, bolehlah fikirlah dulu sebelum buang. Paling mudah, paling yang saya rasa tak makan masa dan terlalu laborious is lepas guna, bilas dan letak di satu kawasan, dan hari kutipan tu letak je kat luar. Level up sikit you boleh hantar untuk jualan dekat DTRC. Macam Cik Zabidi cakap lah, dia bukan harga. Dia adalah lebih kepada komitmen kita terhadap kelestarian alam sekitar. Macam microbit semua tu kan, dia dah buang dah, tak boleh, siapa pun tak boleh nak kutip dah. Benda tu ikan makan semua kan. Dan sejak terlibat dalam kampus lestari ni, kita sedarlah satu benda.
Berkenaan alam ni dia slow sangat dia punya perubahan, tapi sekali dia dah terlepas dia punya threshold tu, tahap daya bumi ataupun kita punya natural capability untuk mengatasi dah terlepas, nak patah balik tu satu kerja yang sangat-sangat berat dan makan masa dan duit lah. Sebab tu dia bukan perkara yang kita tak rasa sekarang lah, maybe lagi 10 tahun kita akan nampak lah kesan dia apa yang kita buat. Dan sebenarnya dalam baru ni ada laporan IPCC climate change kita punya suhu bumi tak menurun pun seperti yang kita nak. Agak menakutkan lah sekarang ni. Ada lagi soalan daripada student. Syahir, adakah berita berkaitan usaha pihak industri untuk menghasilkan packaging produk yang mudah di kita semula? Thank you Syahir. It's a good thing you tanya soalan ni. Untuk makluman Cik Zabidi mewakili idaman ni dia dah sampai end lah. Hampa dah habis pakai baru dia settle that dia punya industri dia. Jadi untuk packaging produk ni you kena follow the plastic industry. Okay, plastic packaging industry. Ada dua tau. Satu plastic industry yang daripada raw. Macam yang nombor segitiga tu dia maksud dia punya palette kimia tu guna apa banyak. Dia punya raw material dia. Dan ada lagi satu dia panggil plastic recycling industry. They try to work out together. Contohnya plastic industry tolonglah buat barang yang raw material dia bagus sikit supaya plastic recycling industry can recycle. Isu dia ialah buat benda yang low quality, nak recycle pun dah tak boleh. Dan tak ada label dan tak tahu macam mana. So dia agak dia punya flow dia tak berapa cantik sangat lah. Dan benda ni regulated by KASA, regulated dia akan check lah sama ada nak tu. Dan ada usaha-usaha untuk mengenakan fee untuk ni pengeluar manufacturer yang mengeluarkan barang supaya dalam proses tu dia dimasukkan kos kitar semula atau kos pengurusan sisa mereka nanti. Benda ni tak contohnya kalau kat Jepun kalau I beli television, harga untuk uruskan sisa TV tu bila rosak dah masuk sekali. Jadi manufacturer responsibility punya fee tu dah ada dah. Maknanya dia bila kita beli kita dah include cost untuk proseskan bahan-bahan yang dalam bahan-bahan yang ni lah yang memerlukan cost untuk kita uruskan sisa tu. Okay, jadi adalah usaha macam tu tapi dia punya chain dia sangat panjang lah daripada petroleum industry sampai plastic manufacturer, sampai plastic recycler, sampai dia punya tukang kutip dia dengan tukang asing lagi. Dia lain yang kutip tak semestinya asing. Jadi kutip asing dan dia punya flow dia. Jadi ada usaha dan di peringkat di peringkat pengurusan luar lah, kementerian lah punya ni lah untuk uruskan perkara ni. Jadi sebagai pengguna biasalah paling mudah is actually bring your own bag lah, plastic bag untuk shopping kan, sebab banyak plastik-plastik yang kita guna ni nyawa dia sekejap sangat. Kadang-kadang contoh you beli kuih kan, beli makan terus buang. Jadi benda-benda tu sebenarnya nak dielakkan lah sebenarnya. Dia kena refuse dulu sebelum kita recycle and that's the best lah. Ada benda yang tak boleh refuse kan, contohnya sekarang ni sebab pandemik kan, packaging tak boleh buat apa lah, you nak masak kat asrama pun tak boleh kan. Jadi this is something yang kita tak boleh refuse, so kita go to the next step is recycle lah. Okay, boleh Cik Syahir? Sudah ni. Alright, ada soalan lagi? Okay, student ada link untuk borang kehadiran. Saya rasa sekali dengan untuk you punya pillars Alright Cik Zabidi, ada apa-apa sebelum kita ni end the talk ni? Tak ada apa, cuma sikit lah. Sila-sila. Nak pesan sajalah. Untuk recycle ni, untuk kita nak buat amalan kita harus semula ni, untuk permulaan memang agak kita rasa janggal sikit lah sebab benda ni walaupun nampak simple tapi nak buat tu orang kata agak berat lah. Ada yang mungkin student dia punya perception dia lain sikit, dia malu dengan kawan-kawan kan, malu dengan yalah kawan-kawan selalu duduk kata ke apa dan sebagainya. So yang tu kena, perception yang tu kita kena buang lah, untuk penonton dan juga adik-adik kita ni kena buang perception yang tu. Yang kedua,
kemudahan pun kita dah disediakan. Yang saya tunjukkan tadi ni, banyak kemudahan recycle dah disediakan. So anda tak perlulah lagi untuk yang paling penting sekali komitmen anda. Sebab kata doktor tadi, komitmen anda untuk amalan kita semula ni amatlah dialu-alukan. Yang lain-lain tu insya-Allah kami di pihak pengurusan idaman kita akan cuba sebaik mungkin memberikan yang terbaiklah kepada anda semua. Yang penting support daripada anda untuk mengamalkan amalan kita semula ni amatlah dialu-alukan. Jadi saya rasa yang itulah saya punya pesanan kepada para penonton dan juga pendengar sekalian. Dan tak akhir sekali adalah saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Unimap sekali lagi di atas kesudian menjemput saya untuk menyampaikan sesi taklimat pada hari ini. Dan diharap apa yang saya sampaikan dapat yang saya kongsikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya lah oleh semua penonton. Jadi insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Saya kalau yang silap dan juga yang kurang tu datang daripada saya, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua. Jadi itulah selesailah khusus pengurusan kita semula dan jangan lupalah untuk lengkapkan link kehadiran. Okey, terima kasih semua dan selamat berkitar semula. Okay, Cik Zabidi, ni apa ni? Tu, tong tu. Nanti okay. ni lah, surat je lah. Tak apa, saya draft tengok. Saya tak buat lagi surat tu. Tajuk ni. Tak apa. Yang tu. Okay. Harap ni lah. Cuma asrama tu rasa kita boleh arrange kot untuk datang. Boleh. Mungkin doktor boleh tengok segi lokasi lah kita nak hantar IBC tank. Betul. Apa ni lagi satu tu lah yang kita nak jumpa. Kita sebenarnya nak jumpa dengan cleaner ni sebenarnya untuk memudahkan ni sebab dia di antara pengguna dengan pengurusan sisa kan. Jadi kita tengok macam mana. Sebab lori tu bila lori kita sampai mudah sikit lah untuk kita nak sedut minyak dalam IBC tank tu. Dari segi kedudukan lori lah untuk nak parking kan. Lokasi kawasan terbuka ke macam mana? Dia tutup berbumbung tak apa. Dia bila dia buang tu kadang nak kena tapis dulu kan? Minyak tu sagi kan dengan kulit ayam duk rendam. Dalam IBC tu kita ada penapis siap. I see. Okay, cuma kita nak minta dari segi maintenance tu untuk buang lah kan sisa tapisan tu kan dalam tong sampah tak apa, tak masalah. Tak apa. Kat sini saya rasa Unimap alu-alukan. Cuma dia orang akan tanyalah caretaker dia macam mana, takut ada binatang, benda-benda macam tu lah yang jadi isu, bukan penerimaan tu. Masing-masing nak kena tu dengan kawasan. Sebab orang sekitar ada kat situ mungkin jawatan alam sekitar akan tanya kot pengurusan tu. Dia ada apa pengurusan minyak ni? MPOB Apa dia? Dia punya apa tu? Nak jaga dia punya tong-tong tu anda apa? Nak jaga tong ni ya. Dia apa? MPOB ke JS? Macam e-waste dia kena lain dengan JS. JS juga. Cuma dia kena tempat yang kosong je lah. Dia tak ada gangguan apa-apa. Lepas tu hujan panas lah kot lah. Kaput pula hitong tu. Macam tu lah. Okay, baik. Terima kasih banyak Cik Zaki. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Yang ada masalah link